A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat panel saya, Ustaz Sinar, yang saya kasihi juga semua peserta kuliah online. InsyaAllah, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk siri kuliah online yang seterusnya. InsyaAllah di mana hari ini kita akan membincangkan dua topik. InsyaAllah di mana topik yang pertama, sesi yang pertama yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar mengenai apa yang perlu dilakukan apabila lambat sembuh. Okey, itu yang pertama. Dan insyaAllah topik kedua akan dibentangkan oleh saya mengenai topik rumah berhantu. Okey, seperti biasa topik saya adalah bergantung kepada keadaan masa. Jika topik yang pertama ni memerlukan huraian yang lebih panjang, maka topik saya akan saya skip. Saya akan fokuskan kepada moderator dan juga menjawab soalan sahaja. Okey. Tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana telah dipertemukan lagi pada malam ini. Dan saya percaya kuliah kita ini telah pun ditekan rakaman. Jadi saya akan buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bermula, saya ingin mengulas dan membuat pembetulan berkaitan suatu perkara pada kuliah kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu, dalam kuliah online kita, saya ada mengajar dan mengijazahkan ayat 35 surah An-Nur, yaitu surah ke-24. Saya telah menonton video kuliah tersebut dan saya dapati oleh kerana saya membaca terlalu laju, maka ada huruf mad yang tidak berapa jelas kedengaran. Jadi malam ini saya ingin membuat pembetulan, yaitu pada ayat 35 surah An-Nur, pada perkataan samawati, sebenarnya ada dua huruf mad di situ yang perlu kita baca panjang dua harakat, yaitu ma, dua harakat, istilah ma, wa juga panjang dua harakat, wa. Jadi sepatutnya bukan kalau laju samawati, tapi sebenarnya kalau baca kita perlu panjangkan sedikit dua harakat, yaitu samawati, yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Jadi itu pembetulan yang ingin saya buat, bahawa ada di perkataan samawati itu, karena saya baca laju, tidak berapa jelas kedengaran huruf mad
huruf panjangnya sepatutnya panjang. Samawati itu panjang, 2 harakat. Sekarang kita bolehlah memulakan kuliah kita pada malam ini. Kuliah kita pada malam ini adalah berkenaan apa yang perlu dilakukan jika sudah lama sakit dan masih juga belum sembuh walaupun telah mendapatkan rawatan ruqyah. Ada orang yang dah sakit 5 tahun, dah 10 perawat ditemui, tidak juga sembuh. Ada pesakit 10 tahun menderita yang mengatakan mungkin dah jumpa 100 perawat, tapi tak juga sembuh. Jadi apa perlu dibuat? Apa pesakit perlu buat? Dan juga jika perawat menghadapi situasi begitu, apa pula perawat, terutama peruqyah syar'i perlu lakukan. Untuk kuliah kita malam ini, antara rujukan saya adalah buku yang bertajuk Ruqyah Syar'iyah, Panduan Syarak dan Batasan-batasannya. Tulisan Syekh Abu Al-Bara' Usama bin Yasin Al-Ma'ani dengan beberapa ubahsuaian oleh saya berdasarkan pengalaman dan pemerhatian saya. Syekh Abu Al-Bara' ini pernah datang ke Malaysia beberapa kali, termasuk ke Sabah, dan juga baru-baru ini ia memberi ceramah ruqyah di daurah yang diadakan di Kelantan pada penghujung bulan lalu. Dan antara buku beliau yang telah diterjemahkan kepada Indonesia adalah seperti yang tertera terpapar di skrin. Jadi untuk pesakit, kita terus straightforward pergi kepada isi perbahasan. Panduan kepada pesakit yang telah lama menderita sakit, ada 5 perkara asas atau perkara utama fundamental yang ia perlu ambil perhatian. Pertama, ia perlu sentiasa ingat bahawa sakit itu ujian daripada Allah. Kedua, sakit tetap bersabar dan terus melakukan ruqyah. Sama ada ruqyah sendiri yang dipanggil ruqyah mandiri atau ruqyah kediri, atau pesakit jumpa perawat peruqyah syar'i, contohnya jumpa Coach Kabarul kalau di Pahang, kalau di Johor jumpa saudara Aidil Bakar, minta diruqyah beberapa sesi. Kalau banyak duit peruntukan boleh jalan jauh, boleh kerap datang setiap minggu. Kalau budget tidak mencukupi sebab perjalanan jauh, mungkin sebulan sekali lakukan sesi rawatan sehingga betul-betul benar-benar sembuh. Nanti saya akan uraikan lagi lebih lanjut. Nampak benda ini simple, tapi biasa inilah yang kurang kepada pesakit yang telah lama sakit, yang kurang mereka beri perhatian dan kurang mereka lakukan. Oke, yang seterusnya, perkara ketiga yang mereka pesakit perlu buat ialah mencari akar masalah, grassroots. Dan
Yang ini pun pesakit selalu tidak berapa memahami, yang nanti saya huraikan. Yang keempat, pesakit perlu terus mendapatkan perawatan ruqyah dan mendapatkan nasihat daripada peruqyah berpengalaman. Ingat perkataannya, peruqyah, bukan perawat yang mengaku rawatan Islam, tapi tidak syar'i. Rawatannya bercanggah dengan ajaran Islam. Carilah peruqyah. Kalau ada banyak peruqyah dijumpai, coba cari yang berpengalaman. Berpengalaman ini tidak semestinya makna dia orang yang berumur tua. Kadang-kala umur tu muda, tapi dia banyak pengalaman merawat, meruqyah, dan dia ada latar belakang keilmuan yang mendalam. Boleh juga dijumpai dan boleh berbincang dengan peruqyah tersebut. Seterusnya yang kelima, pesakit menggunakanlah herba yang disarankan atau disyorkan oleh peruqyah. Terutama herba yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Sebab herba yang telah diiktiraf ada berkahnya yang ada disebut dalam Al-Quran dan hadis, tentulah banyak manfaatnya. Berkah ni maksudnya sesuatu yang banyak manfaat. Manfaatnya tak habis-habis. Penuh keberkahan. Sehingga Al-Quran pun disebut adalah sesuatu yang berkah. Al-Quran ni ada keberkahan. Manfaat kita dapat dari Al-Quran ni tak putus-putus. Ada saja. Sama ada dari sudut tadabbur maknanya, dari sudut jadikan ruqyah, merawat berbagai penyakit. Jadi 5 perkara ini yang perlu diperhatikan. Ramai dah tahu perkara ini, tapi masih tak berapa paham atau tak berapa percaya. Inilah yang patutnya ia tumpukan. Inilah yang ditekankan oleh peruqyah senior. Dah 30 tahun lebih dia berkecimpung dalam dunia ruqyah. Peruqyah dari Jordan bernama Syekh Abu Al-Bara bin Usama Yasin Al-Ma'ani. Dia dah 30 tahun dan dia simpulkan inilah yang utama. Nampak simple, ringkas. Tapi kesimpulan ini dibuat setelah 30 tahun berkecimpung dalam dunia ruqyah. Dan apabila saya renungkan, memang benar. Ini antara perkara-perkara utama dan selalu diabaikan. Cuma ada pesakit menafikan bahawa mereka mengabaikan 5 perkara ini. Okey, kita akan huraikan lebih lanjut. Itu yang pertama, kita perlu sentiasa ingat bahawa sakit itu ujian daripada Allah. Kita kena ingat, ada hikmah Allah menimpakan sakit. Sakit itu Allah yang takdirkan, Allah yang benarkan. Ada orang ditakdirkan tak pernah sakit. Seperti Fir'aun, dikatakan dia tak pernah sakit. Walau sakit kepala, walaupun demam sel-semar. Cuma apabila Allah takdirkan dia tak pernah sakit, dia besar kepala. Dia anggap diri dia Tuhan. Jadi mungkin ada baiknya manusia ini diberi juga rasa sakit agar kita tidak menjadi egois, tidak merasakan kita lah yang terbaik atau macam Firaun tu menganggap dirinya Tuhan. Jadi kita kena ingat, sakit adalah ujian daripada Allah. Antara hikmah dia, sakit ini ujian yang diberikan kepada Allah agar manusia melatih dirinya bersabar. Sedangkan dalam ajaran Islam, sabar itu adalah sifat antara sifat yang paling mulia. Termasuk juga sifat-sifat lain seperti sifat suka bersyukur, sifat qanaah, tawadu. Jadi sabar ini antara sifat
yang mulia yang boleh membawa kita masuk ke surga. Bukan semata-mata sifat itu. Apabila kita bersifat sabar, Allah suka dengan kita, Allah reda dengan kita, dengan keredaan Allah itu lah kita masuk surga. Cuma kita dalam bahasa perbualan kita ringkaskan, kita kata dengan kita menunjukkan sifat-sifat sabar, kita masuk surga. Tapi sebenarnya yang memasukkan kita ke surga adalah Allah. Karena dia reda, dia sifat kesabaran kita, dia reda, baru dia masukkan kita ke surga. Apabila manusia bersabar menghadapi sakit, dia akan mendapat pahala yang banyak. Dengan bersabar dan mendapat pahala yang banyak, ia akan lebih memudahkan urusannya di padang mahsyar. Bukan semata-mata dia kemungkinan besar akan masuk surga, tapi di padang mahsyar nanti akan mudah urusannya. Sebab urusan selepas kita bangkit dari alam kubur, sebelum masuk ke surga atau neraka, kita akan berada di padang mahsyar yang sangat lama dan sangat menyiksakan. Jadi dengan adanya kesabaran, banyaknya kita baca Quran, boleh membantu kita di padang mahsyar. Buat baik, bersedekah, buat baik kepada ibu bapa, banyak amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk dipermudahkan urusan kita di padang mahsyar. Seterusnya. Pesakit juga perlu sentiasa bersabar dan terus melakukan ruqyah. Ingat, jangan berhenti meruqyah diri sendiri. Kita mungkin dapat berjumpa Coach Kamarul Azli seminggu sekali atau sebulan sekali. Dalam tempo masa kita tidak berjumpa dengan peruqyah, kita lakukanlah ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Peruqyah berpengalaman banyak ajar cara-cara meruqyah diri sendiri yang mudah-mudah. Baca Al-Fatihah, 3 qul, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sehingga akhir ayat, Qul a'udzu birabbil falaq, sehingga akhir ayat, surah An-Nas, tadi surah Al-Falaq, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sehingga akhir ayat. Surah-surah yang ayatnya pendek, mudah dibaca, cara-caranya pun mudah dilakukan, tak perlu bertapa di gua batu, di gunung ledang, atau duduk di sungai pada pukul 12 malam. Yang penting kita ikut apa yang peruqyah ajar, bimbing kita. Cuma ada perlulah kefahaman. Kalau peruqyah kata, amalkanlah setiap hari 3 qul. Jangan pula bulan depan begitu peruqyah langsung tak ada kesan. Yang baca tak ada walau sedikit pun perubahan kepada diri saya. Bila peruqyah tanya apa yang kamu baca? Yang Ustaz ajarlah. Yang yaitu baca 3 qul. Saya bacalah 3 qul, qul 3 kali. Besoknya saya baca qul 3 kali. Cerita ini lucu tapi pernah berlaku. Malah kalau saya tidak silap Ustaz arwah Ustaz Ismail kamu sendiri ada pernah berkata pengalaman dia. Maksud 3 qul ini nama surah yang kita biasa sebut di Nusantara nih, di Asia Tenggara. Nama sebenar surah itu adalah surah Al-Ikhlas. Bacalah hingga habis. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca sampai habis. Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baca sampai habis. Dan biasanya ini surah-surah yang kita belajar dari sekolah rendah atau sekolah menengah lagi. Selain Al-Fatihah. Yang penting kita ikut. Dan kita ikut dengan kefahaman. Dan kita akan ingat, sentiasa bersabar.
Pahala sabar ini sangat besar. Jangan kata saya dah habis sabar. Cuma saya tidak berikan hadisnya. Banyak hadis. Malah di dalam Al-Quran pun banyak Al-Quran menceritakan tentang sabar, ganjaran yang besar yang kita akan perolehi apabila kita bersabar menghadapi ujian Allah. Cuma kadang-kala orang tak tahu macam mana nak bersabar. Saya tak dapat huraikan panjang lebar di sini. Carilah guru-guru tasawuf yang betul, guru-guru yang mengajar tazkiyatun nafs. Dia boleh huraikan bagaimana kita mendidik diri kita untuk bersabar. Jika kita tidak pandai pula meruqyah diri sendiri, belajarlah dengan peruqyah yang berpengalaman dan pandai mengajar. Dan sekarang banyak cara belajar. Boleh, kalaulah sekitar rumah kita, sekitar kampung kita tidak ada peruqyah syar'i yang hanya ada bomo dan dukun, boleh ikuti pelajaran ilmu ruqyah ini dengan online. Korbankanlah sedikit duit untuk top up. Kalau kita tidak bayar bulanan, kita pakai prepaid line telepon. Hampir semua orang ada handphone. Tukang-tukang kebun, om-om dari Indonesia, tukang kebun di sini Sabah ada handphone. Top up lah. Kalau kita beli top up, kita boleh tambah kredit untuk tengok pertandingan bola sepak, Euro atau sebagainya, tengok YouTube artis menyanyi. Apa salah kita top up, kita tambah kredit untuk dengar kuliah yang kita manfaat dia, kita boleh bawa sehingga ke mati. Hadir majlis ilmu kita dapat pahala. Pahala itu kita boleh bawa di akhirat kelak menjadi ganjaran untuk membantu kita di padang mahsyar atau membantu kita untuk mendapat keridhaan Allah lalu masuk surga. Yang penting kita cuba cari peruqyah yang pandai mengajar. Sebab ada peruqyah, dia pandai meruqyah. Hebat. Pandai meruqyah. Tapi dia tidak pandai memberi nasihat atau mengajar ruqyah mandiri. Ada peruqyah itu yang dia tahu mengkritik, dia pandai mengkritik. Perawat ini tidak betul. Peruqyah ini ada tidak berapa betul. Yang ini tak betul berapa betul dia bicara. Tapi dia nak ajar orang, tengah orang yang langsung tidak ada basic ilmu ruqyah, dia tak pandai. Kalau dia ajar pun dia ajar dengan bahasa yang tinggi-tinggi, yang orang pun tak faham. Dia bawa masuk cerita tentang perbezaan mazhab dan sebagainya, bingung. Jadi kalau pesakit orang minat ruqyah perlu belajar dengan orang yang pandai mengajar. Walaupun dia tak hebat, dia tak terkenal. Di TikTok dia kah, YouTube dia tidak mencapai followers sampai beratus ribu. Tapi kalau dia pandai mengajar, ikutilah ciri-ciri pengajaran beliau. Jadi itu penting, mencari peruqyah yang pandai memberi nasihat dan pandai ruqyah mandiri. Saya ringkaskan, seterusnya cari akar masalah. Selalu sinilah yang sangkut dia. Yang masalah dia. Apa itu akar masalah? Grassroot of the problem. Akar masalah ialah punca sebenar seseorang terkena penyakit. Contoh, seseorang mungkin mengalami sakit perut, semakin membesar. Bila dikaji, kemungkinan punca perut semakin membesar adalah kerana pesakit terkena gangguan jin. Atau orang kata, pesakit kena sihir. Itu bukan akar masalah. Kalau punca dia, perut dia membesar,
Kalau di Sabah ni dikata kena lontong, perut dia membuncit, atau kita panggil juga busung. Mungkin kena gangguan jin biasa, tiada kena mengenai dengan sihir, mungkin kena sihir. Tapi itu bukan akar masalah. Mungkin dia punya sakit itu, tapi bukan akar masalah. Apabila kita kaji lagi lebih mendalam, contohnya, rupanya akar masalah ialah pesakit pernah derhaka kepada ibunya. Dan dia belum lagi memohon maaf dengan tulus ikhlas kepada ibunya. Hanya secara rutin, hari raya, salam ayah ibu, mohon maaf. Salam adik-beradik, mohon maaf, katakan kosong-kosong. Tetapi dibuat secara ritual, tidak dengan penuh khusyuk, penuh perasaan. Dengan tangisan yang betul-betul. Rupanya situ, dia pernah mungkin menyinggung perasaan ibu dia yang dia tak pernah sedar. Waktu dia remaja, pernah ibunya suruh pergi ke kedai, beli roti, beli buah pisang ke gambaran ibunya. Dia bagi alasan dia tak nak dengan cara kasar. Tak nak lah, nanti sajalah, esok sajalah saya beli. Rupanya Allah murka dan tindakannya. Allah takdirkan dia sakit. Sebagai antaranya sakit itu mungkin dijadikan sebagai hukuman kepada dia di dunia atau sebagai kafarah, atau juga mungkin untuk menjadikan dia agar supaya dia sedar kesilapan dia, supaya dia bertobat. Masalah dia ramai yang tidak sedar. Bila kita tanya ada ini, ada itu, ada ini, kata tak ada. Tapi bila jumpa peruqyah berdepan, itulah selalu kita nasihatkan, jumpa peruqyah berdepan. Akhirnya sebenarnya keluarlah punca masalah seperti yang diagak peruqyah. Jangan kata cari akar masalah ni. Mungkin kita ada buat dosa kepada ibu, kepada bapa, atau kita berdosa dengan suami, kita pernah tengking suami tersinggung, kita tak pernah sedar. Malah kadang-kala hal azimat pun, peruqyah kalau di WhatsApp grup di mana tanya ada simpan jimat, tak ada. Kali perawat itu jumpa perawat atau perawat pergi ke rumah dia nak rawat, baru sebakul azimat. Alasan, oh ini saya sangka bukan azimat, ini cuma keris kecil. Yang ini saya sangka bukan azimat, ini mertua saya bagi untuk letak di tempat tidur anak. Macam-macam alasan. Kami dah biasa jumpa tu. Tak mengaku sekali berjumpa dengan kami, sama ada di rumah mereka ataupun ni di tempat kami, setelah beberapa kali sesi ruqyah, yang tak mengaku ada azimat muncul pula. Pandai pula teringat, dulu terlupa pula. Apatah lagi kalau akar masalah ni. Pernah tak menyinggung perasaan ibu? Tak pernah. Ustaz Eri pernah cerita, pesakit tu, dia pergi khusus ruqyah Ustaz Eri. Pesakit tu kata, semua perawat di Malaysia ni dia dah pergi. Anak-anak dia lulusan agama daripada Timur Tengah. Ada, kalau saya tidak salah ada Hafiz ke? Anak dia bawa dia sampai ke seluruh Malaysia, katakan dia kata semua yang top-top dia dah pergi. Tak juga sembuh, dibawa sampai ke peruqyah Arab Saudi, tak juga sembuh. Sekali Ustaz Eri bagi dia tazkiyatun nafs. Dia sepatutnya datang lagi esok kursus untuk ikuti kursus dan untuk ruqyah masal selepas kursus. Tak perlu lagi ruqyah. Dia balik, dia renungkan apa yang dia ajar, dia ikut, dia maafkan orang yang melakukan kesalahan kepada dia jika ada, dia bertaubat. Esok dia beritahu Ustaz Eri, dia dah sembuh. Tak ada lagi kerasukan, tak ada apa, dia rasa sehat, sembuh. Dengan tazkiyatun nafs.
akar masalah itu dia jumpa, sembuh. Kalau akar masalah tu tidak ditangani, ruqyahlah 100 sesi, belum tentu akan sembuh. Baru-baru saya pergi ke satu masjid di Sabah ni, ada program ruqyah, saya hadir. Ada tu kerasukan dan ada sahabat saya ni seorang peruqyah berpengalaman, dia kata masih ada lagi tu sangkut, masih ada tu, maksudnya ada lagi akar masalah tu yang belum ditangani. Mungkin orang tu tak nak mengaku itu akar masalah. Dia kata berapa kali ruqyah belum tentu sembuh total kalau tidak ditangani akar masalah. Jadi kita selalu ingat, kemungkinan kalau lambat sembuh, kita belum jumpa akar masalah. Akar masalah bukan kita sakit, terus kita peruqyah beritahu, perawat beritahu kena sihir. Sihir itu kita sakit kerana sihir itu, itulah akar masalah. Kita kena sihir, bukan. Akar masalah ini dia punya grassroots, dalaman akar apa punca sebenar. Ustaz Eri pernah ada cerita di Indonesia. Dia pergi hospital, klinik di Indonesia, ke hospital di Indonesia, tak jumpa penyakit dia. Hospital ni, dia buat kajian apa, tak jumpa. Akhirnya akar masalah rupanya beberapa tahun yang lalu waktu dia masih budak, yang waktu itu dia dah dewasa, dah kahwin kalau satu. Dia ada melakukan sesuatu yang ibunya tersinggung. Dan waktu dia sembahyang di masjid bersebelahnya hospital tu, tiba-tiba dia teringat untuk telefon ibu dia, sementara menunggu result daripada ujian-ujian yang dilakukan. Beberapa kali ujian tidak jumpa juga penyakit. Kali baru tahu ada suatu perkara yang menyebabkan ibu dia tersinggung. Dia nangis-nangis, mohon maaf. Lepas tu balik pergi hospital, tak dapat pula punca masalah. Tahu dah apa ada ubatnya, dapat makan ubat, insya-Allah boleh sembuh. Jadi jangan underestimate, jangan pandang remeh mencari akar masalah ni. Kalau tak pandai cari akar masalah, sebab manusia ada ego, dia tak nak mengaku. Jumpalah peruqyah, jumpa Coach Kamarul, jumpa peruqyah depan, biasanya kalau berbual akan muncul itu. Peruqyah mungkin sebabnya begini. Mungkin waktu depan peruqyah itu tak nak mengaku lah. Tak, saya bagus dengan suami saya bagus dengan ibu saya. Saya ada sedikit selisih paham dengan abang atau kakak saya, tapi saya dah maafkan, tapi hati kecil masih lagi sakit hati pergaduhan dengan abang atau kakak. Tak settle. Tapi nanti beberapa sesi dapat rawatan, akhirnya akan dapat hidayah tu, sedar dan mengaku. Barulah, Ustaz, sebenarnya begini. Jadi macam mana lah pendapat Ustaz untuk saya selesai? Saya nak minta maaf dengan abang saya, kakak saya, tapi saya malu lah. Saya ada jumpa, akar masalah. Lepas itu, anak dia tak lagi sakit teruk, kerasuk. Punya dia gembira, menangis. Dia menangis, satu keluarga ni menangis. Dia dah tahu, dia sedar punca masalah dah. Dan waktu tu, anak dia pun lepas tu sembuh secara beransur-ansur, punya senang hati. Cuma saya tak boleh ceritakan contoh-contoh ni banyak untuk dikrem cerita semua dalam ruangan terhad kita ni, tak boleh lah. Jadi kena ingat itu. Perlulah kita kesabaran menghadapi penyakit, penting sebelum kita menjumpai akar masalah. Tapi selalu hadir, jumpa peruqyah secara berdepan. Kalau kita masih tak pandai tak jumpa juga itu akar masalah, kalau kita cari sendiri. Sebab insya Allah bila kita jumpa peruqyah, kita berbual-bual dengan peruqyah itu, satu masa akan jumpa tu.
bukan masalah. Kalaulah peruqyah itu sibuk, kita pergi, dia ruqyah massal 1 orang, dia ruqyah 4 orang. Lepas tu jam seterusnya ada appointment lain. Memang kita tak dapat berbual, berbincang. Pak, order special delivery, order tu peruqyah, bagi tu peruqyah duit. 100, 300, bawa dia ke rumah kita. Kita book dia 1 malam tu untuk dia rawat kita di rumah kita. Terbuka, kita boleh berbincang. Dan peruqyah. Kalau kita pergi ke tempat peruqyah tu, dia akan rawat, sebab masa terhad, dia rawat ramai orang sekaligus. Mungkin 4 orang. Dan kita pun segan nak cerita pribadi kita. Lepas tu pula masa singkat 1 jam selepas itu ada lagi pesakit lain. Jadi kita book dia, bawa dia. Saya pernah orang luar negara datang ke Sabah minta rawatan, tapi mereka sedar masa itu singkat. Mereka minta saya ke negara mereka. Saya kata boleh, tapi seperti biasa bayarlah tambang kapal terbang, bayarlah tambang hotel saya. Dan saya kata saya akan bawa istri saya, supaya istri saya tidak curiga saya bagi alasan pergi ke luar negara, tapi sebenarnya cari istri lagi tambahan. Jadi biar istri saya yakin dia ikut. Mendapat lama lancung kan, bawa istri dapat ini. Dan ada juga sebab-sebab dia lah. Pesakit pun pesakit wanita, anak mereka yang sakit tu wanita, lawa pula tu. Jadi baiknya saya bawa lah. Sebab nanti bila saya datang seorang, anak mereka pesakit tu yang lawa tu semua, nanti mereka kata kawinkan dengan saya susah. Kalau ada istri boleh, kata oh, tak boleh, ada istri saya sebelah ni, marah. Contohnya begitu, mereka tanggung, tapi mereka puas hati apa yang berlaku, sebab bukan sekadar anak dirawat, mereka belajar rawatan diri sendiri, mereka dapat memahami, mereka dapat tahu akar masalah. Jadi jumpa peruqyah. Kalau sendiri tak boleh cari akar masalah, jumpa peruqyah. Peruqyah tu akan dapat simpulkan. Dia boleh dapat melihat dengan objektif. Dengan syarat peruqyah syar'i. Kalau bomo yang bisnes, dia akan kata ada 6 ekor jin bersama kamu, bersama anakmu. 6 ekor. Jadi nak buang seekor ni, ini jin saka 1.000 bayaran dah. Nak buang ni jin asyik 1.000. Jadi tak akan dapat satu nasihat yang ikhlas. Jadi jumpa peruqyah syar'i. Dan jangan juga lupa berdoa setiap hari dan jangan putus asa berdoa. Saya ringkaskan, tapi ini yang saya perlu tekankan. Ramai orang yang lambat sembuh, antara puncanya dia belum jumpa akar masalah. Dia cuba cari sendiri tapi dia tak jumpa, sebab manusia ada ego. Dia tidak ingin mengaku. Sebenarnya itulah punca akar masalah. Dia akan sentiasa dalam keadaan state of denial. Dia akan dia lebih senang untuk cari orang buat saya nih, orang sihir saya. Sampai sekarang orang tu masih hantar sihir. Sedangkan tak ada pun orang hantar sihir, ataupun tukang sihir tu pun dah mati. Yang tukang sihir di Thailand, di Siam yang menghantar sihir itu pun sebenarnya dah lama dah mati. Sebenarnya bukan itu puncanya. Jadi itulah, kalau orang jumpa saya minta dia jujur. Kadang-kadang begitu, saya layan dia, saya dapat tahu juga, saya boleh agak dia bohong, dia state of denial, dia tak. Tapi akhirnya orang tu mengaku juga. Akhirnya. Ada tu saya rawat anak dia kan, mula-mula antara punca-punca kan, antaranya anaknya ada berpisah dengan suami dia ni tak puas hati, jadi buat apa. Sampai satu peringkat, anak tu semakin sembuh, anak ni dah dewasa kan. Si ibu ni berkata, dia dah bertaubat, dia nak melakukan umrah. Rupa-rupanya si ibu ni pakar dalam membuat ilmu pengasih. Minyak senyonyong, minyak bulu perindu, minyak, kalau di Sabah dah disebut, maaf, kalau ni bahasa agak kasar, di Sabah dipanggil minyak pengasih balabak.
lebih power, grade dia lebih tinggi daripada minyak minyak bulu perindu. Minyak bulu perindu itu masih lagi grade terendah lagi. Semua dia boleh buat. Saya tercengang, saya tengah di tengah, dia pandai buat macam-macam ini. Tapi dia kata dia buang. Yang bunga-bunga bulu perindu yang dia tanam, dia suka tanam bunga, itu dianggap sebagai bunga perhiasan, dah bukan lagi digunakan untuk buat minyak bulu perindu. Kalau saya waktu remaja, mungkin saya belajar ilmu-ilmu ini buat ilmu pengasih daripada dia. Tapi sekarang dah paham, taklah mau nak belajar, sebab ilmu-ilmu itu ada dampingan jin. Dia bertaubat, dia pergi umrah, lepas itu dia bawa ibu dia, yaitu pesakit punya ibu, nenek kepada pesakit, dia bawa. Dan saya sempat jumpa nenek tu, dah meninggal dah sekarang nenek tu. Yang si ibu masih ada, anak tu pun dah, alhamdulillah, dia belajar ilmu ruqyah mandiri, dan mereka jadi anak murid saya juga lah. Belajar ilmu ruqyah. Cuma mereka merawat untuk diri mereka sendiri, keluarga. Jadi jangan berpandang remeh ini akar masalah. Cuma kadang-kadang kita ego, kita perlu jumpa peruqyah yang bagi tahu kita apa sebenarnya akar masalah. Jadi seterusnya, pesakit kena terus mendapatkan rawatan ruqyah. Jangan berhenti. Kalau udah jumpa 99 peruqyah, jumpa lagi yang ke 100. Jumpa ke 100 peruqyah tapi tak sembuh lagi, jumpa lagi ke 101. Seterusnya jumpa. Sebab tak merugikan. Bila kita jumpa peruqyah baca Quran, peruqyah baca Quran itu ada manfaat, dia dapat pahala. Kita mendengar bacaan Al-Quran, belum pun sembuh, tapi bila kita dengar bacaan Quran, kita akan dapat pahala. Sebab Al-Quran ini, baca Al-Quran dapat pahala, dengar pun dapat pahala. Malah kalau kita buka kitab Al-Quran, kita lihat saja Al-Quran itu, pun kita dapat pahala. Jadi tidak ada rugi. Jadi, kena ingat itu. Jadi pesakit perlu terus mendapatkan rawatan ruqyah dan mendapatkan nasihat daripada peruqyah berpengalaman. Kalau jumpa peruqyah tak berpengalaman, cari lagi peruqyah berpengalaman. Saya pernah ada satu ketika, seorang toke, rupanya dia rupanya seorang, tapi dia katakan dia pengurus, itu restoran itu keluarga dia punya, abang dia punya, keluarga dia cuma pengurus. Tapi saya sangka dia toke waktu itu, dia toke restoran tuh, rawat satu keluarga. Mula-mula saya tak nak pergi, ada dalam grup WhatsApp, tapi yang pergi semua orang muda, 20-an. Jadi saya risau juga, dekat dengan rumah saya juga lah. Yang peruqyah lain, yang sini tak pergi. Saya risau juga. Jadi saya pergilah juga. Jadi yang meruqyah ini orang muda lah. Saya diam-diam saya dengar. Lepas itu ada bercerita-cerita lah, bila sudah selesai ruqyah, kami dihidangkan dengan makanan, kopi, kuih, ya, makan-makan. Tiba-tiba ada satu peruqyah muda ni, mulailah buat tazkirah. Tapi cepat-cepat saya tutup cerita dan minta undur diri. Sebab kurang ilmu. Dia cuba bagi tazkirah pentingnya ayat-ayat Al-Quran. Tapi orang muda ni, dia bagi tahu, dia kata pentingnya surah Al-Fatihah kalau saya tidak silap. Sebab inilah ayat yang pertama turun ke bumi. Bukan ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, tapi ayat yang pertama turun ke bumi. Tapi kalau ayat pertama yang diturun kepada Nabi Muhammad pun bukan surah Al-Fatihah, ayat Iqra, kan? Alah, giling kepala saya, malu saya. Nasib juga saya ada, jadi saya dapat sekat. Lepas itu minum kopi, terus kami bundur diri, ada lagi urusan lain. Sebab nanti dia melarat-larat, dia bagi tazkirah yang tak betul, bikin malu saya ruqyah syariah. Jadi lepas kami keluar saja dari pintu tu pesakit, dorang ada tu yang naik motor, saya berbisik. Lain kali ruqyah sahaja. Kalau tak pandai bagi nasihat, tazkirah, ruqyah saya selesai. Jangan bagi nasihat kalau tak ilmu tak lengkap, bikin malu. Kalau orang sama cakap bikin malu. Jadi
Kalau jumpa peruqyah, dia bagi nasihat yang macam tak betul, cari lagi lah peruqyah berpengalaman. Insya Allah dapat nasihat yang betul. Sebab bukan semua orang sama level ilmu dia. Ada orang yang lulusan universiti, ada orang memang sekolah pondok, memang level pemahaman agama dia tinggi. Jadi ada perbezaan. Sekiranya pesakit tidak berkemahiran mencari akar masalah, maka teruskanlah mendapatkan rawatan ruqyah daripada peruqyah berpengalaman. Ingat, berpengalaman. Dan mintalah nasihat daripada peruqyah berpengalaman itu. Sekiranya pesakit sukar bertemu peruqyah kerana berbagai sebab, keluarga pesakit perlulah membantu membawa pesakit berjumpa peruqyah berpengalaman. Kalau jumpa peruqyah tidak berpengalaman, cari peruqyah berpengalaman. Atau jumpa perawat, tapi sebenarnya perawat itu merawat ilmu dia campur-campur. Carilah peruqyah yang syar'i. Kalau dulu boleh cari alasan tak tahu nak cari, sekarang ni banyak sumber untuk kita ketahui di mana peruqyah yang berpengalaman. Ada di Facebook, ada di grup-grup WhatsApp, senarai nama peruqyah. Dalam grup kita pun dari masa ke masa kita bagi, bukan sekadar senarai nama dan nombor handphone, kita bagi lagi dengan gambarnya sekali, dengan sedikit latar belakang, dalam bentuk kad nama, soft copy yang boleh di-share di grup-grup lain. Jadi kita kena ingat perkara ini. Jadi kita teruskan. Seterusnya, pesakit sebaiknya gunakanlah herba yang disarankan oleh peruqyah. Ingat, yang disarankan oleh peruqyah, bukan yang disarankan oleh perawat yang meragukan. Ada perawat, dia suruh beli minyak kasturi yang dia jual. Dia kata dengan aura, dengan dicampur aura, 7 bunga dan sebagainya. Hati-hati, ada orang pakai, lepas itu dia bermimpi nampak naga. Berulang kali nampak naga dalam mimpi dia setelah memakai minyak kasturi itu. Bukan pula halau jin, panggil jin naga pula. Jadi dapatkan nasihat dan beli dari peruqyah yang kita yakini. Coach Kamarul ada jual kasturi, ada jual herba. Ustadz Ahmad Salihin ada jual herba, kasturi. Sekarang dia ada jual kit ruqyah lagi. Dalam satu set bag itu ada beberapa alat di bahan-bahan ruqyah. Beli dari yang kita yakini. Jangan beli daripada, oh ada satu peruqyah popular di TikTok, ada perawat nih. Hanya karena dia pandai bercakap, dia pandai promosi buat iklan produk dia, beli. Itu banyak peruqyah, belilah dari yang diyakini. Contohnya, dan dapatkan nasihat dari peruqyah yang diyakini. Antara dia contoh yang kita boleh guna herba, minyak zaitun, minyak habatus sauda, dan kita boleh tanya peruqyah berpengalaman. Ingat perkataan berpengalaman, tidak semua sama level pengalaman. Tanya peruqyah berpengalaman cara menggunakan herba tersebut. Jangan gunakan herba melebihi sukatan. Sebab jika terlebih makan herba, yang kalau terlebih sukatan boleh memudaratkan. Macam habatus sauda. Kalau kita terlebih, satu hari kita makan separuh botol serbuk habatus sauda, bermacam-macam nanti penyakit lain akan berlaku kepada kita. Dia mesti ada. Begitu juga madu. Kalau kita makan terlebih-lebih madu, nanti ada penyakit lain pula. Macam baru saya sedar, yang baru saya ada ikuti kuliah bersanad mengajar Al-Fatihah daripada seorang imam di masjid, di salah sebuah masjid di Mekah. Dia pandai berbahasa Melayu, dia datang ke Sabah, dia ajar, dia ada bawa madu yang telah diruqyah, tapi sampel lah. Dia kata beli dari dia,
Lepas kami akan baca Al-Fatihah di depan dia, dia dengar tajwidnya betul ke tidak. Lepas itu dia ijazahkan bacaan Al-Fatihah yang bersanad. Rupa-rupanya dia bagi tahu kalau makan madu nih, kalau orang dewasa boleh hari-hari, tetapi satu sudut kecil saja. Yang sudut kecil tuh, yang bukan satu sudut teh, lebih kecil dari sudut teh untuk satu hari. Sedikit saja rupanya. Dia sarankan. Barulah boleh makan setiap hari. Rupanya bukan makan satu sudut besar atau satu sudut teh. Hanya perlu hanya satu sudut kecil yang ada sudut plastik tuh. Jadi itulah kita perlu, kalau macam herba, kita perlu tanya dari peruqyah yang ada ilmu tentang herba. Baru kita dapat makan cara yang lebih tepat, sukatan yang lebih tepat. Oke, saya ringkaskan seterusnya. Ini pula panduan kepada peruqyah. Kalau kita yang meruqyah, kalau jumpa pesakit dah 10 tahun, tak sembuh-sembuh, dia kata dah 100 dah. Dia tak guna perkataan perawat, dah 100 perawat saya jumpa. Dia kata dah 100 peruqyah saya jumpa. Atau dia kata dah 100 orang peruqyah perawat Islam saya jumpa. Tak juga sembuh. Dia nak mungkin menunjukkan sakit, dia tahu hebat. Peruqyah tak dapat rawat dia. Jadi kalau dia rasa tak ada perawat peruqyah yang boleh rawat dia, ternyata rawat bukan sembuhkan, yang sembuhkan adalah Allah. Jangan lagi jumpalah. Sebenarnya yang sembuhkan Allah, tapi jumpalah perawat sampai ke 101, 102, sebab mungkin kita belum jumpa perawat yang sesuai, yang boleh nasihatkan kita, yang kita boleh dengar nasihat perawat tuh, peruqyah tuh. Dan juga memang Allah takdirkan kita jumpa perawat atau peruqyah yang ke-103 baru kita sembuh. Jadi kita baru jumpa 100 perawat. Ada 2 lagi perawat kita jumpa, baru Allah takdirkan kita jumpa perawat yang ke-103 itu. Itulah yang Allah takdirkan kita sembuh. Dan jangan terkejut, kadang-kala kita jumpa peruqyah handalan yang berumur, yang sudah 20 tahun pandai ruqyah, yang berkecimpung dalam dunia ruqyah. Kali yang kita jumpa perawat peruqyah yang ke-103 baru umur 19 tahun. Bukan juga sekolah tahfiz. Tapi dengan dia baca, itu yang kita sembuh. Dengan peruqyah yang umur 23 tahun, 24 tahun, itu pula yang kita sembuh. Jadi kita kena tetap bersabar. Jadi kalau peruqyah ni, kita kena nasihat pesakit tu. Kita dorong bagi nasihat pesakit itu tetap bersabar dan terus melakukan ruqyah. Kita mesti pandai bagaimana nasihatnya, jangan berputus asa, terus lakukan ruqyah. Jangan sayang itu duit. Kasih 10 ringgit, kasih 50 ringgit kepada peruqyah untuk ni. Tak nak lah, ada orang tak nak lah tiap minggu-minggu pergi ruqyah. Setiap kali nanti saya pergi ruqyah saya bayar 100. Minggu depan saya pergi 200 dah bayar. Kalau 4 minggu 400. Kalau tak mampu bayar 100 sekali, janganlah bayar 100 sekali jumpa, bayarlah 50. Jadi minggu depan bayar 50 baru 100. Jadi 4 minggu baru 200. Kalaupun masih berat, tak apalah bayar. Kalau nak tiap-tiap minggu datang, bayar, kasihlah hadiah 30 ringgit. Di minggu depan 30 ringgit baru 60 ringgit. Jadi 4 minggu baru 120 ringgit. Dan peruqyah ini pun paham ya, kalau kita memang fakir miskin, peruqyah tak juga paksa kita bayaran. Kami pernah di Keningau, peruqyah itu pesakit itu jauh di sebelah lebih jalan Nabawan, lebih dari daerah Nabawan yang dekat Sempadan, mungkin dekat Sempadan Sarawak ke mana, dia jauh lah. Dia datang dengan nenek datuk dia, dengan cucu dia ni. Kami sebelum itu kami rawat ruqyah masal di satu tempat balai raya. Lepas tu kami panggil lagi, dia dapat datang ke ke Bandar Keningau. Kami yang hadiahkan lagi pesakit. Hadiahkan dia minyak zaitun, hadiahkan yang pesakit wanita tu
Al-Quran dan terjemahan. Setiap ini keluarga mualaf hadiahkan harba. Bukan lagi mereka bayar kami hadiahkan. Kami tahu juga kalau fakir miskin. Tuh. Jadi gitulah. Tapi kalau kita kaya sekaya Dato' Alif Sukri, apa ini 50 ringgit pun, 100 ringgit pun kita tak sanggup bagi kepada bagi hadiah, bukan kita bayar. Bayar parek berjual beli dengan peruqyah. Rasa-rasa Allah nak sembuhkan kita kah? Lah begitu kita rasa diri kita ketekut. Allah dah takdirkan kita jumpa dengan peruqyah yang ada pengalaman, akan beri kita nasihat-nasihat, hadiahkan kita macam-macam, buku, sebagainya. Tapi nak kasih, ada sahabat saya tu sakit dari negeri lain, dia memujuklah itu. Peruqyah tu kata pergi minta rawatan lah di negeri dia dengan peruqyah negeri dia. Tapi dia cuba bujuk, okey, berterus terang kena bayar lah. Sekali di peruqyah tu pergi rawat dan ramai pula dia minta rawat dia punya anak lah, sepupu lah, dan dia kasih salam lah, sampul surat. Kawan ni bawa sahabat peruqyah ni bawa lagi seorang sahabat. Habis jauh. Kena tinggal satu malam lagi, tinggal hotel. Kali dia nak belanja, kawan dia ni yang temankan dia, pergi meruqyah ni nak balik negeri dia. Pergi restoran, sekali buka tu sampul surat cuma 10 ringgit. Tol yang dia nak bayar pun tak dapat cover tol yang dia bayar. Jadi coba fikirkan, adakah Allah akan reda untuk nak sembuhkan sakit begitu? Pikir-pikirlah. Jadi panduan seterusnya kepada peruqyah pula, dia hampir sama, sebab kita yang nasihat kepada pesakit. Yang kedua tu kita berikan nasihat dan arahan yang sesuai kepada pesakit. Perlulah peruqyah berilmu. Kalau peruqyah yang selalu ikut kuliah kita ni mingguan, walaupun peruqyah baru, saya rasa banyak ilmu dia dapat, dia boleh menasihatkan pesakit. Seterusnya terus berdakwah kepada pesakit dan jin apabila jin muncul merasa pesakit. Keempat, menasihatkan pesakit untuk menggunakan herba, terutama herba yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita nasihatkan mereka. Jadi kita ini saya akan cepat, saya akan laju yang huraian kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Mendorong pesakit tetap bersabar dan terus melakukan ruqyah. Itu peruqyah perlu menasihati pesakit bahwa sakit dan kesembuhan adalah daripada Allah. Ada orang ditimpakan penyakit sebagai ujian kesabaran kepadanya. Berikan motivasi kepada pesakit. Bermakna peruqyah kena seorang yang penyabar dan pandai memberi motivasi. Kalau peruqyah ini jenis panas baran, tiada kesabaran, sebab pesakit ini akan banyak muncul macam-macam perangai, karena kadang-kadang keluar satu soalan yang kedengaran macam soalan bodoh, tapi sebenarnya itu soalan jujur. Dia memang tak tahu. Jadi kalau peruqyah tak sabar, dia memang akan rasa marah. Dia rasa macam dia ini diperkecilkan, diolok-olok. Kenapa tanya soalan begitu? Soalan yang jelas, obvious. Tapi memang ada pesakit yang dia tak, memang jujur, dia tak faham, dia tak tahu. Dia tanya soalan itu secara jujur, bukan nak menyindir, bukan nak tanya soalan bodoh, memang dia soalan itu jadi tanda tanya kepada dia. Jadi perlukan ada perawat yang penyabar, dan tidak ramai perawat penyabar ini. Jadi kita peruqyah kena ingatlah, ada orang ditimpakan penyakit, sebenarnya adalah ujian kesabaran kepada peruqyah itu. Allah timpakan penyakit kepada pesakit itu, jumpa peruqyah itu boleh bersabarkah menghadapi karena pesakit. Jadi berikan motivasi kepada pesakit. Seterusnya sebagian ditimpakan penyakit sebagai kafarah kepada pesakit yang akan
mengurangkan dosa pesakit di padang mahsyar. Seterusnya sebagian ditimpakan penyakit sebagai peringatan kepada pesakit agar pesakit memperbaiki diri. Tujuan selalu menasihat pesakit agar timbul rasa optimis pada diri pesakit. Jangan pesakit itu lemah semangat. Jangan pesakit itu putus asa. Oke, seterusnya saya lajukan saja nih. Ruqyah memberikan nasihat dan arahan yang sesuai kepada pesakit. Ingat, ruqyah bukan hanya mengobati orang yang sakit, namun ruqyah juga adalah dakwah. Jin adalah makhluk berakal. Mereka juga boleh didakwahi. Boleh kita berdakwah kepada jin. Jika pesakit datang menemui peruqyah untuk mendapatkan terapi ruqyah, maka peruqyah juga perlu selalu selitkan nasihat-nasihat berguna untuk pesakit. Nasihatkan pesakit menjaga akidahnya, menjaga hubungannya dengan Allah, agar pesakit selalu bersedekah dan sebagainya. Ingat, apabila kita selalu memberikan nasihat agama kepada pesakit, mungkin jin yang mendampingi pesakit juga mendengar nasihat kita. Dan Allah boleh takdirkan jin yang mendengar nasihat kita itu tersentuh hatinya, asbab nasihat kita, lalu jin itu setuju secara ikhlas untuk keluar, tidak lagi mengganggu pesakit. Lepas daripada tazkirah, kita baca ruqyah, pesakit kerasukan, tak payah banyak-banyak cerita, dialog, tiba-tiba pesakit itu kata dia nak masuk Islam, dia setuju keluar. Simple, ringkas sahaja. Sebab pesakit, jin itu dah dengar tazkirah kita, dia pun insaf, dia suka agama Islam. Saya ringkaskan saja, saya lajukan. Jadi para peruqyah perlu terus berdakwah kepada pesakit dan jin apabila jin muncul masuk pesakit. Ingat, ruqyah adalah dakwah dan bukan hanya mengobati orang yang sakit. Jin adalah makhluk akal, mereka boleh didakwahi. Macam ini nota berulang. Yang penting berdakwah itu perlu ilmu dan kemahiran. Kita perlulah banyak pengalaman, selalu hadir kuliah ruqyah untuk dapat ilmu, dan kalau kita selalu meruqyah, kita dapat pengalaman, bolehlah kita berdakwah kepada pesakit manusia ataupun jin yang merasuk pesakit. Ingat, gunakan pendekatan targhib dan tarhib. Oke, saya cepatkan. Ruqyah juga boleh menasihatkan pesakit untuk menggunakan herba, terutamanya herba yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya seperti minyak zaitun dan habatus sauda. Jadi saya ringkaskan saja, yang ini nanti boleh baca apabila saya share nota ini, sebab dia lebih kurang sama macam apa yang pesakit perlukan, cuma ini Ruqyah pula yang memberi nasihat kepada pesakit. Jadi saya akan teruskan kepada penutup. Jadi penutup dia ialah apa yang kita boleh dapat daripada kuliah malam ini. Apabila pesakit telah beberapa kali jumpa perawat dan masih belum sembuh, maka jangan terus berputus asa. Bersabarlah sambil teruskan mendapatkan rawatan ruqyah syar'iyah. Pahala yang besar menanti kita di padang mahsyar apabila kita bersabar. Berdoa dan terus berdoa, jangan berputus asa. Selain berdoa minta kesembuhan, berdoa juga kepada Allah agar Allah memberi kita hidayah, memberi kita petunjuk. Ruqyah pula kena terus menasihati pesakit agar terus bersabar dan terus melakukan ruqyah. Ruqyah juga cuba melihat simptom-simptom penyakit, lalu membimbing pesakit menemui akar masalahnya. Jadi itulah yang kita boleh simpulkan dalam kuliah kita malam ini. Pertama, akar masalah itu kena selalu ingat. Sebab kita masa terhad, kita tidaklah dapat urai terlalu panjang lebar. Saya boleh cadangkan satu buku lah, tapi memang sukar dicari, sebab buku ini terbitan Indonesia. Kalau nak baca buku tentang yang hal-hal akar masalah ni, buku tu bertajuk Lalat dan Sampah.
Sebenarnya buku itu walaupun tajuk lalat dan sampah, ia berkenaan ilmu ruqyah dan dia lebih kepada mencari akar masalah. Ditulis, saya ada lupa nama penulisnya. Kalau saya ingat nanti saya share. Nanti gambar buku itu pun saya akan beritahu. Tapi buku itu tak pasti lagi sama ada sudah masih ada dalam pasaran, terutama di Indonesia karena order dia diterbitkan di Indonesia dan dijual di Indonesia. Sekali-sekala ada perukia Indonesia datang ke Malaysia, mungkin mereka bawa buku itu, boleh beli. Nah, tajuknya Lalat dan Sampah. Nah, boleh baca buku itu lebih lanjut kalau nak coba belajar memahami lagi lebih lanjut tentang akar masalah. Jadi setakat ini jadi selesailah sudah kuliah saya yang berjudul, bertajuk apa yang perlu dilakukan apabila lambat sembuh. Semoga bermanfaat kepada yang hadir. Kalaupun tidak dapat fahami semua, harap dapat pahami sebahagian dan dapat amalkan apa ilmu yang disampaikan pada malam ini dan juga yang kuliah-kuliah yang lalu. Dengan ini saya akan tutup slide ini sebelum saya serahkan majelis seterusnya. Maka dengan ini selesailah, saya akan serahkan majelis ilmu kita ini kembali kepada sahabat saya dan moderator kita, yaitu Coach Kamarul Azli. Dan boleh type soalan, betul. Boleh type soalan sementara menunggu Coach, mungkin Coach ada di dapur, sedang ada Coach. Jadi saya akan, dengan ini saya serahkan kembali majlis ilmu kita ini kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kuliah yang telah disampaikan. Okay, Alhamdulillah masa pun dah pukul 10.30. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan sesi kuliah ni pada pukul 11. So saya terus kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh terus type soalan ataupun raise hand untuk bercakap secara langsung. Okay. Okay, Alhamdulillah dah ada satu soalan pembuka daripada Ustaz Yusof. Peserta yang lain boleh juga terus type soalan. Type soalan juga boleh, nak bercakap secara langsung juga boleh. Okay, soalan daripada Ustaz Yusof, katakan kes seorang pesakit yang tiba-tiba sakit akibat terkejut yang melampau oleh perbuatan seseorang sama ada secara langsung atau tak langsung. Adakah penyakit jenis begini dikategorikan sebagai ain? Okey. Okey, sekali lagi juga sebagai perawat ruqyah kita mendiagnos penyakit dan pesakit melalui simptom-simptom. So kita kena kenal pasti simptom-simptom yang dialami oleh pesakit tersebut. Okey. Adakah hanya terkejut tu semata-mata yang menyebabkan dia jatuh sakit, ataupun ada simptom-simptom lain yang menunjukkan dia dah memang sakit. Sebab tu kalau saya personally, saya akan mendiagnos dahulu simptom-simptom bab-bab gangguan jin dahulu. Okay, sebab biasanya tanda-tanda simptom-simptom gangguan jin ni lebih jelas dan ketara. Okay, kalau dah memang tiada simptom-simptom gangguan jin sihir, tiada simptom gangguan jin saka, tiada simptom gangguan santau dan sebagainya, baru saya akan perhalusi simptom-simptom tu untuk kaitkan dengan penyakit ain. So kalau tanya saya, hanya dengan terkejut saja, saya pun tak boleh nak buat kesimpulan itu adalah penyakit ain ataupun ada masalah sihir ataupun masalah saka. So kena cek secara keseluruhan. Namun jika hanya terkejut sahaja, maka mungkin ianya sebagai penyakit ain. So tapi sekali lagi nasihat saya sebagai perawat ataupun peruqyah, kita mendiagnos penyakit dan mendiagnos pesakit melalui simptom-simptom. So kena tengok keseluruhan simptom-simptom tu dahulu. Kalau kita terus hanya dengan satu simptom terkejut melampau sahaja kita mendiagnos, takut diagnosa kita tu kurang tepat dan sebagainya. Okey, itu jawapan saya lah. Okey. Sekali lagi lah, saya menasihatkan kita mendiagnos secara keseluruhan, bukan hanya atas satu simptom yang kita dapat sahaja. Mungkin
simptom terkejut tu yang parent ataupun pihak keluarga nampak pada masa tu dan ketika tu. Tapi sebenarnya tanda-tanda gangguan tu sudah pun ada sebelum ni, sudah lama dan sebagainya. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Soalan ni jika dikatakan khusus kepada baby. Jadi kalau baby, pertama yang kita akan tengok apa jenis sakit dia. Hanya kuat menangis kah? Jadi mungkin ada betul juga lah kalau dia akibat dari katakan ada seorang saudara kita nih, baby ini masih baby, dia datang menziarahi kita, dia ambil baby dia lambung-lambung, baby itu terkejut menangis lah. Jadi betul lah kalau dia baby itu dia punya sakit dia menangis, pasal mungkin dia kena lambung-lambung begini, dia terkejut, darah dia turun naik. Betul lah mungkin daripada tindakan orang yang membuat dia terkejut tuh. Tapi kalau itu seorang saudara datang, baby baring di kalau di Sabah kita panggil buayan, ayunan, terus dia buat gitu dia main-main gitu. Ganjil juga kalau terus baby itu sakit teruk. Dan cuma sakitnya apa? Sakit kuning kah? Kalau biasa baby ini sakit kuning atau menangis tak berhenti. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah bawa ke klinik, ke hospital, kesehatan baby, sebab nak tahu apa sebab baby itu kena penyakit kuning, apa sebab baby itu menangis berterusan. Jadi dari sana baru kita buat kesimpulan. Kalau ain, mungkin juga ain, tapi ain itu biasanya bukan dari dikejutkan, di lambung-lambung itu kejut. Lambung-lambung itu sebab ain ini biasanya ada komen, sama ada kita kritik sesuatu dengan hati yang dengki, ataupun kita puji baby ini comel sangat, kecil-kecil, dah cute montel, badan besar, rambut lebat walaupun masih kecil. Mungkin itu bukan karena dia lambung-lambung begitu yang menjadi sakit, tapi karena teguran dia itu yang ada unsur-unsur ain, yaitu sama ada dia memuji keterlaluan atau dia sebenarnya hati dia dengki keterlaluan. Sebab anak dia, baby dia tak comel, baby itu dia contohnya. Jadi itu yang cara kita, seperti Coach Kamal kata, diagnosis. Kita kena lihat simptom-simptom, baru kita boleh buat satu kesimpulan. Ini yang perlu diingat sesiapa yang ingin menceburi dalam bidang ruqyah, bukan semestinya sebagai peruqyah profesional ada klinik, tapi sebagai yang orang boleh meruqyah, bukan sekadar baca Al-Quran, tapi belajar juga menghadapi pesakit, belajar simptom-simptom, tidak membuat kesimpulan yang melulu, yang cepat. Ini kena sihir, begitu kita terus buat kesimpulan yang terlalu gopoh, terlalu cepat. Jadi kita kena belajar melihat simptom-simptom. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan daripada Ustaz Sinar. Okey. Kita teruskan lagi dengan soalan-soalan. Saya masih menunggu soalan-soalan. Okey, sekali lagi saya mengingatkan bab kita nak mentakwil. Okey, daripada dulu sampai sekarang saya memang jarang mentakwil. Okay. So maksudnya saya hanya lebihkan, saya memang daripada dulu sampai sekarang saya hanya akan menumpukan kepada sesi rawatan dan juga amalan-amalan pesakit. So saya sangat-sangat jarang untuk mentakwil. Okey, si pesakit A, awak ada gangguan jin sihir. Si pesakit B, awak ada gangguan jin saka. Saka ke, sihir ke, santau ke, apa ke, saya lebih suka menyimpulkan sebagai gangguan jin sahaja. So kita rawat dan kita jaga amalan sahaja. Sebab saya bimbang akan pintu-pintu fitnah yang lebih besar. So kalau kita mendiagnos sihir,
maka kita akan tertanya-tanya, ternanti-nanti siapakah yang telah menyihirkan kita, kenapa aku disihir, apa salah aku yang menyebabkan orang dengki dan sihir kepada aku. Itu antara soalan-soalan yang boleh membuka pintu fitnah. So sebagai pesakit pula akan mula ternanti-nanti, akan mula tertanya-tanya, terintai-intai siapa yang nampak macam reaksi ataupun respon lain sikit dengan kita dan sebagainya. So mula tertanya-tanya di office, ada tiba-tiba orang yang macam tak bercakap dengan kita, bermula syak wasangka. Syak wasangka ni lah yang syaitan sangat suka untuk memecah belahkan silaturahim antara kita dan sahabat-sahabat dan saudara kita. So kalau tanya saya lebih suka untuk merawat dan menjaga amalan. Bukan saya tak selidik. Kalau dah buat rawatan masuk 4, 5, 6 kali, dan baru saya akan perhalusi untuk tengok ini sihir atau saka atau apa sebagainya. So di peringkat awal permulaan saya lebih suka fokuskan sahaja kepada sesi ruqyah. Okay. Macam yang Ustaz Sinar juga pernah nasihatkan juga untuk perawat-perawat, terutama perawat yang muda, kalau tak pandai berdialog, kalau tak pandai beri tazkirah, fokuskan kepada baca ruqyah saja, insya-Allah. Itu akan lebih menyelesaikan masalah. Bahagian nak beri tazkirah, bahagian nak berdialog ni dia memerlukan betul-betul pengalaman. Tanpa pengalaman kita tak pandai nak berhujah. Tanpa pengalaman kita tak pandai nak olah sesuatu perkara tu. Okey, fokuskan kepada bacaan ayat-ayat ruqyah saja, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, kita tunggu lagi. Kalau ada soalan-soalan boleh terus bertanya soalan. Nak type soalan juga boleh, nak bertanya secara direct boleh, insya-Allah. Dia kalau tanya soalan secara kelas online ni kita akan jawab secara lisan, di mana biasanya akan lebih mudah faham berbanding dengan kalau tanya soalan di dalam grup Telegram secara teks. Kadang-kala tu nak menulis dengan gaya bahasa semua orang faham ni dia sedikit sukar sikit. Okey. Kita teruskan lagi sesi soal jawab, insya-Allah. Kalau ada soalan teruskan dengan soalan-soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya nak bertanya. Dulu saya pernah meruqyah salah satu daripada sahabat saya lah. Masalah dia, sejak dia balik pada tempat kerja, anak dia selalu menangis tiap malam, malah lebih kuat lagi sampai subuh. So teman saya minta tolong lah untuk saya meruqyah. Jadi saya datanglah tempat kerja tu. Tempat kerja tempat tu dia tempat permainan enggak lah, banyak permainan budak-budak tu. So kami ruqyah di dalam salah satu bilik, kami panggil bilik parti lah. Lepas tu saya meruqyah lah, bukan setakat anak saja, dengan meruqyah pasangan tadi lah. Jadi saya ruqyah tu, saya tanya ada rasa apa-apa tak? Lepas tu saya, isteri dia kata dia rasa orang panggil apa? Seram. Orang panggil seram, nyeri sejuk. Lepas tu saya tanya suami dia pula, rasa macam mana? Dia rasa hati dia berdebar-debar. So saya cuba fokus lah untuk daripada saya fokus pada suami dia lah. Yang syoknya bila saya ruqyah pada suami dia, dia budak tu, isteri dia pula dia belahak. Orang panggil apa? Keluar angin. Lepas tu saya tertanya, saya tanya guru dia ni sebab apa? Dia kata ni mungkin tanda-tanda daripada ain dari kalangan jin lah. Saya tak tahu betul atau tidak. Jadi saya nak tanya ustaz lah, adakah betul dia ini tanda-tanda ain? Lepas tu saya lepas ruqyah tu saya ajak dia pula ajak anak ruqyah anak apa semua. Lepas tu dalam 2-3 hari ni alhamdulillah dah dia tak menangis dah lah. Alhamdulillah. So saya nak tanya ustaz lah, betulkah itu adalah ain ataupun mungkin gangguan jin biasa lah. Wallahu a'lam. Okey, jawapan daripada saya juga actually sama macam saya jawab kepada Ustaz Yusof.
jika hanya baby tu menangis malam, saya tak boleh bagi jawapan itu ain atau sihir atau saka. Okey. So saya kena perhalusi lagi apa simptom-simptom yang si ibu dan si ayah tu alami dahulu. Dia orang punya latar belakang background keluarga macam mana. Jika hanya sekadar dia balik daripada kerja, kemudian anak menangis, kemudian bila ruqyah ada rasa serang-serang sejuk, kemudian ada rasa sendawa dan sebagainya, itu hanyalah reaksi-reaksi semasa ruqyah. Okey, sama ada itu ain atau itu sihir atau itu saka, perlu kita tanya lagi background dia ada mimpi ular ke, dia ada mimpi baby ke, background keluarga dia ada tak sejarah dia yang memang bomoh, yang memang silat, yang memang bidan, ada tak antara ibu atau ayah dia yang belajar silat dan sebagainya. So itu yang baru akan menjadi jawapan dalam diagnos kita. So kalau sekadar reaksi, itu biasanya terlalu sikit. Tak boleh kita nak simpulkan itu ain dan apa. Dan lagi satu juga pengalaman saya, macam saya cakap tadi juga, saya tidak suka untuk menyimpulkan ain atau sihir atau saka. So bila saya ruqyah, ada reaksi sendawa, ada reaksi lega, baby tu tak menangis malam, okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, cukup dan selesai. Tak perlu lagi kita nak korek-korek lagi cerita. Ini sihir ke, ini saka ke, ini ain ke. Kita punya matlamat adalah untuk bagi pesakit tu sembuh, untuk baby anak dia tadi menangis malam juga sembuh. So bila kita ruqyah, apa pun reaksi, tak ada masalah. Bagi saya reaksi itu sekadar nak meyakinkan kita ada gangguan dan juga itu sakit, cukup. So reaksi itu menjerit ke, mengilai ke, ketawa ke, sendawa ke, berdebar-debar ke, vibration menggeletar ke, rasa mual ke, itu hanyalah sekadar tanda-tanda sahaja. Yang paling utama, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, tadi tuan bagi tahu anak tu dah tak menangis. Alhamdulillah, itu yang kita nak. So bagi saya tentang itu adalah ain atau sihir atau saka, saya tidak dapat maklumat yang cukup lengkap, wallahu alam. Dan sekali lagi saya mengingatkan, saya memang tak suka takwil. Okey, saya hanya akan lebih suka memfokuskan rawatan. Yang penting kita nak pesakit itu sembuh. Dan tuan juga telah membacakan ayat ruqyah sebaik mungkin, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, dengan rahmat Allah, si anak dia juga sembuh, sahabat tuan juga sembuh, alhamdulillah. Itu saja. Itu dah cukup. Kalau tanya saya, itu dah cukup. Mungkin ada juga di kalangan pesakit dia memang tak puas hati. Kebanyakan pesakit dia suka mencari-cari siapa yang hantar sihir, kenapa aku disihir. Kalau tanya saya, ianya lebih kepada membuka pintu-pintu fitnah. So apa yang Tuan Cik Alif buat, teruskan meruqyah saja, tanpa kita nak mencari-cari sangat ini benda apa. Sebab seperti yang selalu saya cakapkan, 22 ayat ruqyah yang dibaca tu insya-Allah akan merangkumi kesemua jenis gangguan. Tak kiralah sihir pun saya baca 20 ayat, saka pun saya baca 20 ayat, busung pun saya baca 20 ayat, anak degil pun saya baca 20 ayat, santau pun saya baca 20 ayat, baby menangis malam pun saya baca 20 ayat, kanser pun saya baca 20 ayat, apa lagi? Darah gemuruh saya baca 20 ayat. Semua penyakit saya akan baca 20 ayat tu. Saya memang tak pilih-pilih, insya-Allah. Keseluruhan ayat-ayat tu dia akan merangkumi kesemua penyakit. Mungkin saya faham, kebanyakan perawat muda, dia tak suka dengan soalan-soalan jawapan-jawapan umum ni. Dia nak jawapan yang spesifik. Okey, baby tadi terkena santau. Kena pula santau tu lagi best buat cerita, kena santau 4 penjuru. Setiap penjuru ni diletakkan katak puru. Katak puru ni dipanggang atas api, dinyalakan pula lagi. Orang kita memang suka. Dan juga penjuru kedua tu ada pula ulat berbisa. Pada ulat berbisa ni pula kita boleh ceritakan ada pocong yang tunggu pada ulat berbisa. Penjuru yang ketiga di belakang pula ada hantu langsui yang sedang menunggu di tapak penjuru tu. Cerita-cerita macam ni akan sensasi, akan lebih suka untuk pesakit-pesakit dengar. Tapi percayalah, cerita-cerita tu lebih banyak membawa kepada keburukan. Tak ada faedah pun. So yang tuan buat, tuan bacakan ayat ruqyah dan alhamdulillah
anak kecil tu tak menangis dah dan sahabat tuan juga sembuh. Itu yang terbaik. Okay, itu yang terbaik. Saya memang kalau tanya saya dah dekat 15 tahun saya ruqyah, saya memang tak suka dia cerita-cerita. Saya ruqyah je. Apa juga penyakit yang datang kat saya ruqyah 20 ayat. Itu saja. Minta maaf, bukanlah kata saya sombong ke apa ke, memang itu adalah cara saya dan alhamdulillah insya-Allah. Cara Ustaz Sinar juga lebih kurang dengan saya. Apa juga penyakit, dia busung pun saya baca 20 ayat, dia sihir saya baca 20 ayat, dia stres, anxiety saya baca 20 ayat, dia ada GERD saya baca 20 ayat, dia ada bipolar pun saya baca 20 ayat, dia ada tantrum pun saya baca 20 ayat. InsyaAllah saya tak akan pilih punya. Dan insyaAllah alhamdulillah apa yang saya amalkan tu dah 15 tahun. 15 tahun alhamdulillah kesembuhan dia luar biasa. Kesembuhan dia luar biasa. Sebab kadang-kadang saya bimbang, kita tak pandai diagnose, kita tersalah diagnose. Kalau terlampau memikirkan itu sihir, tiba-tiba penyakit tu adalah ain. Sedangkan dalam 20 ayat ruqyah tu ada juga ayat-ayat yang untuk ain. Kalau kita terlampau fokus ianya sihir, kita tak baca ayat ain, maka kita baca tak tepat lah. Okay? Tak sembuh lah pula ain tu sebab kita suspek ain. Kadang-kadang kita suspek saka, tapi benda tu adalah jin yang menumpang. Jin yang datang daripada hutan, jin yang datang daripada semak-semak tepi rumah je. So bila kita baca ayat-ayat pembatas sihir atau ayat saka, tak kenalah pula. Sebab diagnose kita tu bab saka. Kita pergi baca bab ayat saka, tapi sedangkan asal usul dia adalah daripada semak-semak belakang rumah dia. So kalau kita baca 20 ayat tu, insyaAllah dia akan merangkumi ke semua masalah-masalah. Sebab tu kalau rawatan dengan saya memang panjang. Sesi rawatan dengan saya minimum pun 30 minit ke 40 minit untuk baca kesemuanya. Okay, itu jawapan daripada saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, jawapan saya pula adalah sesuai untuk orang yang pernah meruqyah atau ada pengalaman, tidak banyak pun sedikit pengalaman meruqyah. Ini lebih sesuai sebab sudut jawapan saya ini akan melihat dari sudut pandang peruqyah. Jadi begini, kalau ada orang jumpa kita, anak dia sakit, menangis, tak berhenti-berhenti, cara berfikir kita begini, ini penambahan daripada tadi jawapan umum Coach Kamarun, itu kalau satu baiknya esoknya bawa jumpa hospital sebab mana tahu memang ada penyakit fizikal. Tapi kalau penyakit itu memang bukan penyakit fizikal, jin kah, ain kah, kita kena ingat kalau budak dia masih hati dia suci bersih, belum balik, jarang budak ni terkena sihir kah, atau diganggu jin dengan sengaja mengganggu budak tu, jarang. Sebab ada kata orang kalau budak-budak ni yang masih baby dijaga malaikat. Malah sebenarnya kita orang dewasa pun ada malaikat dengan kita yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Jadi jarang. Jadi kalaulah budak tu, tambah kalau budak ni antara selalu penyakit dia yang menangis tak berhenti-berhenti, ya kemungkinan dia biasanya kalau dalam penyakit yang bukan fizikal lah, bukan penyakit yang perlu bawa hospital, biasanya biasa, tidak semestinya dua yang utama, sama ada rumah tu ada masalah, ada gangguan ke rumah tu, ada memang rumah tu rumah baru, keluarga baru pindah rumah tu di tepi hutan kah, atau orang kalau kita sewa rumah tu penyewa yang dulu ada buat ritual-ritual di rumah tu, jadi mungkin ada jin di rumah tu, itu yang menyebabkan baby itu menangis, atau yang seperti selalu juga Coach selalu ulang-ulang ingatkan, yaitu masalah utama tu dari ibu bapa. Ibu bapa tu yang ada masalah, sama ada didampingi jin saka, ada belajar ilmu-ilmu yang tak berapa betul, simpan azimat, simpan ni, ada minyak bulu perindu. Ibu bapa tu yang ada gangguan dan biasanya terkena kesan, kalau orang sampai kata tempias, kena sebahagian kesan tu kepada baby itu.
Tengok saya yang saya ceritakan tadi, itu bukan baby, yang seorang ibu dia pandai buat ni minyak pengasih apa, anak dia pula selalu sakit. Jadi dia ada kesannya. Jadi apabila kalau kita yang merawat seperti yang coach kan, kita ruqyah saya dulu sebab kita tak pasti apa, kita ruqyah kalau sembuh alhamdulillah. Tapi bila yang saudara Cik Alif dah bagi tahu, bila rawat anak tu akhirnya juga sembuh, dan bila dirawat ibu bapa tu ada kesan dan beberapa tadi tu simptom dia sendawa dan lain. Jadi kalau memang rapat dengan keluarga tu, biasa kenal kawan kan, ajak mereka untuk buat sesi ruqyah beberapa kali, sebab ada kemungkinan mungkin ibu bapa tu lah yang ada masalah. Kadang-kadang mereka tak sedar, mereka rupanya didampingi jin saka, nenek moyang dah ikut mereka. Jadi di ruqyah. Sebab kalau tak di ruqyah, baby itu anak tu dah sembuh, tapi nanti kemudian ada kesan lagi, anak menangis lagi dan sebagainya, kena penyakit kuning yang tiba-tiba melampau penyakit. Jadi ruqyah ajak, kalau memang biasa dengan pesakit itu, ajak tu ni suami isteri itu untuk beberapa sesi ruqyah. Insya-Allah bila sembuh, kalaulah memang dari kesan daripada ada sesuatu mendampingi pesakit itu, yang ibu bapa tu tidak semestinya mereka ada mengamalkan ilmu-ilmu yang tak betul. Mereka mungkin diikuti oleh jin saka atau pernah pergi berburu di hutan, ada jin mengikuti, mereka tak sedar. Jadi insya-Allah ibu bapa dah semakin baik, anak pun insya-Allah akan pun juga semakin baik. Dan tak salah baca ruqyah selalu kepada baby. Tak, baby masih dah sehat pun kalau kita baca ruqyah, insya-Allah mana tahu dengan kita baca ruqyah, otak baby itu pula menjadi dapat keberkahan mendengar ayat-ayat itu kan. Nanti bila besar, baby itu jadi seorang budak yang cerdas, boleh masuk universiti, jadi doktor, engineer. Berkat daripada kecil-kecil selalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. InsyaAllah. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Masa dah hampir pukul 11. Soalan ni soalan terakhir ya. Soalan daripada Abdul Halim. Assalamualaikum Ustaz dan Coach. Maaf sekadar nak memahami apa yang dimaksudkan dengan Tazkiyatun Nas dan boleh berikan contoh kepada kami. Tazkiyatun Nas ni tajuk yang nampak pendek tapi dia sangat besar dan sangat luas untuk dikupas. Kalau kata dalam khusus pun biasanya sehari itu tajuk Tazkiyatun Nas sahaja. Okay. Tazkiyatun Nas ni merupakan penyucian jiwa. Seperti Ustaz Sinar kata tadi, mencari akar masalah. Okay. Sakit kena sihir, busung. Perut tu busung, kembung, itu adalah penyakit dia. Tapi akar masalah dia, penyakit tak sembuh-sembuh mungkin disebabkan dosa-dosa yang silam. Mungkin dosa-dosa itulah yang menjadi punca sebab kenapa dia tak sembuh. Dia juga tak sembuh mungkin juga sebab dulu-dulu pernah berubat dengan bomoh-bomoh yang dia masih lagi simpan tangkal-tangkal dan sebagainya. So tazkiyah ni dia penyucian jiwa. Macam mana kita nak mendekatkan diri kita kembali kepada Allah. Misalnya tazkiyah juga orang yang tak solat. So kita tekankan penyucian jiwa, dia buat solat. Macam mana seorang pesakit tu nak sembuh kalau dia tak menjaga solat? Contohnya macam itulah. Ataupun pesakit tu dia seorang yang panah baran. Dia ada dendam dan amarah. So macam mana penyakit dia nak sembuh kalau dia masih lagi menyimpan dendam, dia menyimpan amarah. Okay. Dia tazkiyah ni dia satu tajuk yang sangat besar. Dia ada banyak sebab. Macam mana dia nak sembuh kalau dia seseorang yang memang kurang memberi sedekah. Dia sangat kedekut. Ini antara masalah-masalah hati, masalah jiwa dia. Dia sangat-sangat kedekut. Dia tak suka bagi sedekah dan sebagainya. So macam mana dia nak sembuh? Kadang-kadang kita juga sembuh boleh hanya dengan sedekah. Ini adalah topik-topik tazkiyah ni yang memang dia sangat panjang. Tak boleh kita nak huraikan dalam masa 2 minit, 3 minit. So antara contoh-contoh perkara yang tazkiyah ni, penyucian jiwa ni,
dari segi dendam, dari segi dosa-dosa silam, dari segi hubungan kita dengan ibu bapa kita. Kita tak akan sembuh kalau kita derhaka kepada ibu dan ayah. Kita buat ibu dan ayah kita ni menjadi marah. Kita juga mungkin tak akan sembuh kalau kita masih lagi menyimpan tangkal-tangkal. Kita juga tak akan sembuh kalau memang diri kita ni sentiasa jauh daripada agama. Kita tak baca Al-Quran, kita tak amalkan zikir-zikir. Kita juga memang seorang yang memang sangat pemarah, pendendam. So itu antara perkara-perkara yang kita kena perbetulkan dahulu. Root cause dia. Kita kena menyucikan diri kita dulu. So macam mana kita nak sucikan diri kita tu? Melalui solat taubat, melalui dosa, melalui zikir-zikir, amalan harian, macam mana melalui bersedekah. Tadi kita sebut jiwa, atas kita ni penyucian jiwa. So kita kena kenal pasti apa yang menjadi kotoran kepada jiwa. Bila dah kita tahu apa yang menjadi kotoran kepada jiwa, kotoran kepada si pesakit, maka barulah boleh kita mencari apa pula yang nak membersihkan si jiwa si pesakit, nak menyucikan jiwa si pesakit. So kena perhalusi latar belakang dia, background dia, dia seorang yang pemarah, dia seorang yang moody, dia seorang yang kedekut, dia seorang yang malas ibadat, dia seorang yang suka solat di hujung-hujung waktu. So kita kena kenal pasti daripada sikap-sikap pesakit, dan kemudian sebagai perawat hendaklah memberikan nasihat-nasihat, dakwah-dakwah kepada pesakit untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Okey, itu yang saya boleh simpulkan. Ustaz Cina mungkin boleh tambah. Terima kasih Coach. Okey, saya berkenaan tazkiyatun nafs. Pertama, tazkiyatun nafs ni adalah ilmu pembersihan jiwa. Okey, ada dua jawapan ringkas saya. Pertama, dan soalan ni adalah soalan bagus. Soalan ni soalan yang bagus, bermakna seorang tu prihatin untuk belajar, untuk mengetahui. Dia tak tahu, dia tanya. Tak malu untuk bertanya. Jadi saya akan bagikan dua jawaban. Sebenarnya seperti Coach Kamarul kata, tazkiyatun ini satu topik yang besar, yang dalam. Tapi saya akan beri dua jawapan yang ringkas dan saya rasa insya-Allah boleh memuaskan hati. Pertama, akan datang saya merancang akan memberi lagi kuliah online berkenaan tajuk tazkiyatun nafs supaya kita dapat lagi huraikan dengan lebih tersusun. Jadi insya-Allah akan datang. Kedua, sementara menunggu akan datang sebab tak tahu lagi bila akan datang, akan disampaikan topik tazkiyatun nafs ini. Kedua ini berita baik sebab sebelum ini kita memang pernah bagi kuliah tazkiyatun nafs dalam kuliah online kita. Dan saya haraplah yang kuliah itu yang kuliah terbaru yang kita sempat rakam. Sebab pada tahun pertama kita bagi kuliah, kita belum lagi melanggan Google Meet, jadi tidak ada rakaman. Hanya yang macam tahun seterusnya itu baru ada rakaman. Yang saya nasihatkan, coba cari di channel YouTube Coach Kamarul Azli, Miftahus Salam. Coba cari, kemungkinan dalam kuliah-kuliah yang kita rakam tu ada tajuk kuliah yang berkaitan tazkiyatun nafs. Sebab saya pernah sampaikan, saya rasa ada direkam dan tontonlah dulu itu huraian tentang tazkiyatun nafs lebih terperinci sebab memang waktu itu kuliah topik tazkiyatun nafs. Jadi nanti akan datang saya akan buat lagi sekali lagi, saya akan huraikan lagi. Bagus soalan ini sebab menunjukkan orang berminat untuk mengetahui ruqyah syariah dari sudut pandangan kita. Dan tambahan lagi, tazkiyatun nafs ini sebenarnya adalah salah satu topik pecahan ilmu daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu mendidik hati, membersihkan hati. Jadi pembersihan jiwa hati ini disebut tazkiyatun nafs. Karena banyak ulama hurai dan tulis kitab-kitab tentang pembersihan hati ini, dia menjadi satu topik yang mendalam, tazkiyatun nafs ini. Dan dalam ruqyah syariah yang kami ajar, yang kami bawa, yang saya, Coach Kamarul juga, aliran Coach Kamarul,
kami memang dalam ilmu ruqyah ini memang diselitkan ilmu tazkiyatun nafs. Cuma untuk memahami itulah insya-Allah akan datang saya akan berikan kuliah online tajuk tazkiyatun nafs, dan sementara belum lagi ada kuliah tersebut, coba cek di channel YouTube Coach Kamarul Miftahus Salam, sebab kita pernah berikan kuliah tazkiyatun nafs online. Mungkin ada tuh rekaman tuh, coba scroll lah, cari, insya Allah boleh jumpa dan tengoklah di sana, tonton untuk belajar dan coba memahami apa itu tazkiyatun nafs. Itu jawaban saya untuk soalan ini, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, alhamdulillah masa pun dah masuk pukul 11. So saya tutup sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai ucapan kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah karena dipertemukan dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu kita tidak sia-sia, walaupun kita mengharapkan lebih banyak hadir, kalau boleh mungkin 100 orang atau 50 orang. Dengan kehadiran begini pun tetap kita dapat manfaatnya. Kami yang mengajar nih mendapat manfaat, yang belajar pun mendapat manfaat. Bukan sahaja mendapat manfaat dari sudut ilmu, tetapi keberkahan menghadiri majlis ilmu yang berkaitan agama Islam. Sedangkan ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan di mana ada majlis ilmu, malaikat akan datang, dan apabila malaikat berkumpul datang, majlis itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Dan malaikat mendoakan orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Malah ada satu hadis secara ringkas intipati dia, Allah memberkati majlis ilmu dan malaikat akan mendoakan orang yang menghadiri majlis ilmu. Dan ada satu hadis itu yang barang siapa yang berjalan, berusaha mendapatkan ilmu, Allah akan bagi dia kemudahan jalan untuk ke surga. Lebih kurang begitu maksud hadisnya. Jadi apa yang kita buat ini tidak sia-sia. Yang penting kita coba istiqamah untuk hadir majlis ilmu ni. Kita tak dapat hadir berdepan sebab kita sibuk bekerja dari pagi ke petang, kerja pejabat. Sekurang-kurangnya kita hadir seminggu secara online. Di rumah kita boleh, kita sedang minum kopi, tengok di handphone boleh. Jadi terima kasih kepada yang hadir. Semoga Allah merahmati kita semua yang hadir, yang memberi ceramah dan juga yang mendengar ceramah. Semoga Allah murahkan rezeki kita, melindungi kita. Kalau yang sakit Allah menyembuhkan kita dan memberi petunjuk kepada kita yang kita belum tahu apa punca penyakit kita, Allah memberi petunjuk kepada kita. Jadi itu sahaja dari saya. Banyak-banyak terima kasih, dan saya serahkan semula majlis kita ini untuk penutup kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kata-kata penutup. So alhamdulillah, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami. So saya mohon maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu-minggu yang seterusnya dengan tajuk-tajuk lain, insyaAllah. Dengan ini saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua peserta. InsyaAllah dah boleh live group. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu